Terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang menggesa orang-orang mukmin supaya berdoa. Maksudnya apa? Dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat galakkan untuk kita berdoa. Juga dalam hadis-hadis Nabi menggesa di sini maksud menyuruh sungguh-sungguh untuk kita berdoa. Antaranya, baik kita lihat yang pertama, iaitu petikan daripada Suratul Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maksudnya, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya Aku, iaitu Allah, sentiasa hampir kepada mereka. Aku sentiasa perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Baik, kita lihat dulu tentang ayat ini. Ayat ini salah satu yang disebut tadi, iaitu galakan untuk kita berdoa kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini, bertanya kepadamu, siapa mu itu? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang datang kepada Nabi, lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang Allah Ta'ala. Jauhkah Allah Ta'ala ni, dekat? Perlu tak kami nak sebut kuat-kuat suara kami, ataupun memadai kami sebut secara perlahan? Kan? Baik. Maka turun ayat ini, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Beritahu kepada mereka, wahai Rasulullah, sesungguhnya Aku, maksud di sini Allah, sentiasa hampir kepada mereka, sentiasa hampir kepada makhluk-makhluknya. Bukan saja kita, bahkan semua makhluk Allah Ta'ala dekat, tak pernah jauh. Dan Allah Ta'ala perkenan setiap permohonan apabila dipinta, apabila dimohon kepada Allah. Walaupun begitu, ada beberapa syarat untuk doa kita diperkenankan. Untuk doa sesiapa diperkenankan, dia ada syarat. Baik, kita sambung sikit lagi. Penerimaan Tuhan akan doa dan permohonan hambanya itu berdasarkan kepada peraturan atau undang-undang Tuhan yang telah ditentukan. Allah Ta'ala dah letakkan beberapa undang-undang peraturan bagaimana satu-satu permintaan atau permohonan itu akan dikabulkan, akan diterima. Allah Ta'ala layan ke tidak, ada undang-undang dia. Maksudnya, tidak semua permintaan ditunaikan, tidak semua doa diperkenankan, bukan semua dimustajabkan. Pasal apa? Kerana tidak ikut undang-undang, tidak menurut peraturan yang Allah Ta'ala tentukan. Maka tiap-tiap doa itu hendaklah diiringi sama dengan amal dan usaha yang bersungguh-sungguh mengikut peraturan dan undang-undang Allah yang berlaku kepada sekalian alam. Tak boleh semata-mata memohon atau meminta tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Kan? Kat situ salah satu daripada peraturan dia. Undang-undang Allah Ta'ala nak mustajab, ada undang-undang dia. Apa dia? Sejauh mana dia bersungguh-sungguh tentang doa dia. Kalau tak ikhtiar, kalau tak usaha, dia seronok minta saja, nampaknya dia tidak bersungguh. Kan? Kalau dia bersungguh, dia kata saya bersungguh.
bersungguh apa hang tak usaha. Kan? Minta je, kena usaha. Kan? Begitulah kalau yang kita lihat dalam kehidupan kita ni. Usaha tak ada. Usaha tak ada, tapi duk minta. Hang mau, saya mau. Contoh, dia mau anak tapi tak mau kahwin. Dia kata saya tak mau kahwin, tapi saya nak betul, anak betul, bukan anak angkat, bukan anak tiri. Ya kan? Anak tiri pun kena kahwin juga. Kan? Jadi ini adalah khayalan. Kan? Adalah suatu benda yang menyalahi peraturan atau undang-undang. Tuan-tuan yang rahmati Allah. Maka antara doa yang Allah Ta'ala perkenankan, yang mana doa tersebut hendaklah seiring sejalan dengan amalan, dengan perbuatan. Maksud amalan tu amal yang soleh. Kan? Kalau dia buat perbuatan yang buruk, sudah tentu doanya tidak diperkenankan. Itu antara peraturan daripada Allah. Dia buat benda jahat, dia buat khianat, dia buat dosa, dia buat haram, pada minta yang elok-elok. Macam mana Allah Ta'ala nak layan? Karena itu kalau kita lihat dalam surah yang lain sebagai yang boleh kita kata penguat kepada ayat ini atau hujah yang kita boleh sebut kepada seseorang tentang doa perlu kepada amalan. Kita lihat dalam surah Fatir ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'uh. Apa maksud dia? Iaitu kepada Allah Ta'ala lah akan naik segala perkataan yang baik. Antara perkataan yang baik adalah doa. Naik tak kepada Allah Ta'ala doa? Naik doa kepada Allah Ta'ala. Wal 'amalus salihu yarfa'uh. Di samping dia berdoa, ketika itu juga dia melakukan perkara-perkara atau perbuatan atau amal soleh. Ini yang menyebabkan doa atau permintaannya diperkenankan oleh Allah Ta'ala dalam waktu yang sama. Dia tak boleh dalam minggu ni doa banyak-banyak. Doa ya, kerja dia doa ya. Lain kerja tak. Lain kerja tak. Oh, dia cuti kot. Cuti. Kan? Pasal apa? Pasal duduk kat kawasan mana? Dia kata kawasan layak naik. Oh, patut tak kerja. Kan? Tuhan doa saja. Doa saja. Tak apalah. Rajinlah semayang sama. Dia kata semayang pun kerja. Yang tu pun aku tak buat. Oh, tak boleh. Kan? Ingat kau kerja pejabat dia tak boleh. Rupanya semayang pun tak. Kan? Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu salah satu daripada amal soleh. Bahkan solat ni bukan semata amal soleh, bahkan dia merupakan satu yang amat penting dalam ibadat kita. Dia amat penting, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah. Semayang ni imaduddin, dia sebagai tiang kepada agama. Runtuh semayang ni, runtuh semua. Baik, jadi jelas kepada kita bahawasanya peraturan atau undang-undang Allah Ta'ala ketika berdoa, ketika itu juga kita melakukan amal soleh yang tidak putus-putus. Kan? Terkadang-kadang karena kita ni taat kepada Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala suruh kita buat, apa Allah Ta'ala larang kita tak buat, belum sempat angkat tangan nak berdoa, tiba-tiba Allah Ta'ala dah perkenankan. Saya Allah Ta'ala tahu. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu apa hati kita sebut. Ya kan? Tak luah lagi, tak sebut lagi, tapi hati tu nak apa? Allah dengar, Allah tahu. Nampak? Tapi satu orang yang Allah Ta'ala marah, doalah, angkatlah tangan. Tak cukup tangan parah muka dia. Dia angkat tu, tinggi punya tangan, dia angkat. Sungguh-sungguh, tapi Allah Ta'ala tak layan juga. Ada. Kan? Jadi yang kita nak setiap permintaan kita dilayan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.